خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab kita kali ini, kita bawakan seperti biasa jam 9 malam setiap hari Selasa. Terima kasih kepada anda. Terus ikuti di Facebook dan juga YouTube kami untuk bicara adab ini. Tak lain tak bukan untuk kita bawakan perbincangan kisah adab kita daripada kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dapat berada dalam talian waktu ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar sihat ni? Sihat Alhamdulillah. Jauh Ustaz hari ini merentas benua dah kita. Alhamdulillah. Pengajian kita kali ini di sama-samalah untuk kita dengarkan bersama dalam bab adab kepada kedua orang tua dan sebaliknya. Kita nak sambung lagi insya-Allah pengajian kita pada malam ini. Anda boleh menonton dekat Facebook dan juga YouTube serta dengarkan seperti biasa di Radio IKIM insya-Allah. Ustaz, kita nak terus pengajian kita Ustaz kali ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ilmu yang kita pelajari itu kepada kita waktu kita memerlukannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang telah dan akan kita pelajari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان يقدم إليك بين أيدينا ذلك كله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan Encik Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan kasih sayangnya, pemeliharaannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghidup dan mematikan dalam keadaan diri kita itu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita. Walaupun kita berada di tempat yang berbeza, sebagaimana disebutkan tadi DJ Faiz, jauh merentas benua. Benua, bukan merentas negeri. Bukan, tak ada retan. Dah merentas benua dah. Saya. Jauh, tetapi menyahut panggilan kekasih Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua kita rindui, maka kita hadir walaupun jauh. Inilah dia kekuatan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sesiapa, walau di mana, semua orang akan gagahi untuk bertemu dengannya. Sebab itulah, pergilah diri kita dalam ibadah, dalam hubungan kita kepada Allah, sesama manusia, atas dasar cinta kita kepada Nabi. Ia akan menjadikan kita melaksanakan semua perkara mengikut apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi. Nabi SAW sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan, bahkan sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah. Dan tajuk yang kita bicarakan hari ini juga, yang mana sunnahnya diajarkan oleh baginda Nabi. Walaupun baginda Rasulullah SAW, ibu dan ayahnya meninggal ketika mana baginda masih kecil. Ayahnya ketika dalam kandungan, ibundanya ketika mana masih kecil, umurnya 6 tahun. Tetapi tidaklah menjadi alasan kepada baginda Nabi untuk tidak mengajarkan kepada umat bagaimana cara seseorang itu bermuamalah dengan ibu dan ayah, sebagai satu tanda bahawasanya apa yang dipunyai oleh Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya daripada pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui oleh baginda Nabi. Dalam keadaan masyarakat Arab pada ketika itu berada dalam keadaan jahiliyah, bahkan ada pada zaman
sebelum datangnya Islam, ada di kalangan orang Arab yang membunuh anak-anaknya. Kalau anaknya perempuan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut rahmat kepada seluruh alam, membawa pelbagai perkara-perkara yang memberi rahmat kepada seluruh kita. Maka ini perkara yang sangat perlu kita syukuri. Bahkan kita kena ingat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah daripada Allah kepada kita, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan bab yang sangat penting. Berkaitan dengan adab ibu dan ayah, ataupun adab kepada ibu dan ayah, orang tuanya. Minggu lepas kita dah bicarakan beberapa perkara, dan kita harapkan perkara ini bukan sahaja didengar tetapi diamalkan. Kerana ibu dan ayah ini adalah wali yang terbesar dalam hidup kita. Kita jaga haknya, kita jaga segalanya yang berkaitan dengan baginda, yang berkaitan dengan ibu dan ayah kita. Ia akan menjadi sebab kita mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara tu kita rasa kecil, tetapi kalau menggembirakan ibu dan ayah, ia akan jadi besar nanti di sisi Allah Taala. Itu pikiran yang kita kena ada, DJ Faiz. Kita kena, jangan ingat kita belikan pada mak kita makanan, kita rasa tak ada apa pun. Tak. Menggembirakan ibu dan ayah kita itu satu perkara yang besar di sisi Allah. Sebab tu Nabi pesan, jangan pandang ringan, pandang enteng apa-apa kebaikan sekali. Apalagi kalau kebaikan itu berkaitan dengan ibu dan ayah kita. Baik, hari ini kita masuk ke halaman 427 di bahagian bawah sekali. Bagi yang ada kitab, kita masih di perbahasan yang ke-19, nombor 19. Apa antara adab-adab lagi anak dengan orang tuanya? Kata penulis hafizahullah ta'ala, tidak berjalan di hadapannya. Maksudnya kalau kita nak lintas, nak lalu, jangan lalu depan. Tetapi yang sebaiknya lalu melalui belakang. Sebagai penghormatan. Kita sebut pada minggu lepas, semua perkara ini adalah kerana ta'zim, memuliakan ibu dan ayah. Hormat pada ibu dan ayah. Sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, melihat mak ayah dapat pahala. Tapi bukan semua jenis melihat dapat pahala. Melihat dengan memuliakan ibu dan ayah, itu barulah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berjalan di depannya. Maka tengok apa disebutkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala melihat seorang anak yang berjalan di depan ayahnya, maka beliau menasihatinya dan berkata, la tamshi amamahu, jangan kamu jalan depan dia. Wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelumnya. Wala tad'uhu bismihi, jangan panggil ibu dan ayah kita dengan namanya. Wala tasubba ahadan bi abihi fayasubbal akharu abaka, dan janganlah kamu mencaci ayah seseorang, kerana nescaya dia juga akan mencaci ayah. Ni perkara-perkara yang kita kena ambil penting dalam pendidikan kepada anak-anak. Perkara-perkara ni, naam, betul kita kata, ini anak-anak saya kena buat. Anak-anak kita bukan boleh buat macam tu je. Sebab tu disebutkan, kan selalu kita dengar, anak-anak ibarat kain putih, kita yang mencorakkannya. Kalaulah ini tidak didisiplinkan, diajarkan, diadabkan pada anak-anak kita, apa yang kita rasa anak-anak kita akan mampu untuk lakukan bagi mentaati dan beradab pada kita? Kita tak pernah ajar, kita tak pernah tunjuk contoh. Kita pun marah mak kita depan anak kita. Tiba-tiba kita marah anak-anak kita tak beradab dengan kita. Kita punya adab dengan mak kita ni mana? Maka tengok, Sayyidina Abu Hurairah bagi tahu, jangan jalan depan ibu dan ayah sebagai tanda penghormatan. Sebab tu antara perkara yang baik juga kita sebut, orang-orang tua kita macam mana, kalau kita tak mampu jalan di belakang, paling baik jalan di belakang.
Kalau kita tak boleh tapi nak kena lalu juga, maka kita tundukkan. Kita tunduk seolah-olah minta laluan, minta izin lalu. Ini perkara yang baik, adab. Minta izin lalu. Jangan duduk sebelum mak ayah kita duduk. Ni kita duduk dah dekat meja makan. Mak jerit kat mak kita. Patutnya kita ambil mak kita, bawa dekat duduk makan. Perkara ni walaupun kita tahu ustaz, mak ayah saya hari-hari makan dengan saya. Tak. Kalau kita ambil berat semua perkara ini, ibu dan ayah tidak lekang daripada mulutnya untuk mendoakan anak-anak. Kita ni mengharap doa ibu dan ayah. Bahkan kita berada pada keadaan kita hari ini mungkin kerana doa ibu dan ayah. Pengorbanan mereka, ada yang jual tanah untuk kita belajar, ada yang jual emas untuk kita belajar. Tiba-tiba kita lupa pada mereka, seolah-olah kejayaan ini daripada kita lahir, kita yang usahakan. Kenapa diajarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah tentang perkara-perkara ni? Untuk bagi tahu kepada kita bahawasanya hak ibu dan ayah tu banyak. Banyak sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala tad'uhu bismihi. Walaupun mungkin betul kita tengok ada setengah-setengah yang memang sudah menjadi tabi'ah ataupun biasa dah dalam kehidupan ni. Dengan mak ayah, aku engkau. Tapi selaku bila ketika mana kita sudah menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang sudah ada adab, maka sampai masanya untuk kita ubah perkara tersebut. Kalau kita jumpa mak ayah kita, salam cium tangan, panggil mak ayah kita dengan panggilan yang baik. Walaupun dia mula-mula memang panggil kita aku kau, tak payahlah kau nak panggil macam tu, geli pula. Tapi walaupun dia cakap macam tu, hati kecil dia rasa seronok sangat kalau anak-anak hormati. Itu biasa sifat kita lah, manusia. Kalau dihormati, disayangi, itu memang disukai. Apalagi kalau mak ayah. Cuba latih diri kita untuk meletakkan ibu ayah di tempat yang tinggi. Dan ketika kita meletakkan ibu ayah kita di tempat yang tinggi, nanti anak-anak kita akan meletakkan kita di tempat yang tinggi. Apa yang kita tengok kadang-kadang kalau kita tengok di televisyen dulu, DJ Faiz, ada satu iklan raya. Iklan raya kan banyak yang memberi pengajaran kan. Dululah, sekarang ni saya pun dah tak pasti. Tapi dulu ada satu iklan. Sekarang nak buat tak boleh start, tak boleh balik raya. Oh, cari kali. Iya juga. Jadi sebab tu tengok iklan raya pun yang lama-lama je semua. Itulah. Ada iklan raya yang cerita ayah dia dekat hospital. Dekat hospital keluar. Jadi suami dia suruh tak boleh ketahan ayah sampai lepas raya. Kena tak boleh, dah penuh. Jadi kena balik ke rumah. Ayah dia makan jatuh pinggan. Ayah dia makan cawan jatuh. Akhirnya lepas tu kadang-kadang ayah dia terkentut kuat ketika makan, berak dalam pampers. Maka sampai anak dia dengan suami dia buat meja lain kat luar. Ayah makan kat sini, makan pakai tray. Makan pakai tray. Kemudian anak-anak tengok, cucu, bila mak anak-anak dia makan, main masak-masak, anak dia tanya, mak dia tanyalah buat apa tu kan. Dia kata main masak-masak. Dia kata nanti mak ayah duduk sini, dia dengan adik duduk dalam. Lepas tu anak dia kata jangan lupa pakai pampers. Macam mana? Kerana tengok perbuatan mak ayah kepada ibu dan ayah dia. Maka bagaimana kita lakukan, seperti itu juga kita akan mendapat. Sebab itu nanti dalam kitab ini nanti disebutkan, orang yang dia khidmat pada mak ayah dia, Allah akan hantar padanya anak-anak yang akan khidmat untuk dia. Jadi kita kena yakin Allah itu maha adil.
Walaupun mungkin kita bukan paling kaya di kalangan adik-beradik, tapi kita ambil berat tentang hak ibu dan ayah. Itu menjadi sebab keberkatan yang sangat banyak akan Allah beri pada kita. Walaupun kita punya duit tak banyak macam adik-beradik kita yang lain. Jangan sebab kita rasa, tak ada duit lah, takkanlah aku yang kena jaga mak ayah. Abu Talib orang yang paling ataupun yang susah, tapi Allah pilih Abu Talib untuk jaga Nabi. Maka kalau kita dapat jaga mak ayah kita, sebenarnya itu Allah pilih kita untuk dapat kemuliaan daripada mak ayah kita. Jangan rasa berat, jangan rasa susah. Allah berikan rezeki lagi banyak sebab mak ayah kita pula duduk dengan kita yang siapkan urusannya dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan jangan panggil dengan namanya dan jangan mencaci ayah seseorang kerana nescaya dia juga mencaci ayah. Jangan kita jadi sebab ayah kita dicaci. Maksudnya nanti disebutkan jangan kamu caci ayah kamu. Jadi bukan maknanya kita caci ayah kita je. Ustaz, kurang ajar betul anak orang tu caci ayah dia sendiri. Bukan macam tu je. Maksudnya apa? Sedemikian juga maksudnya adalah dia caci ayah orang menjadi sebab ayah dia kena caci. Itu juga termasuk dalam makna jangan mencaci ayah orang. Ayah kita. Sebab apa? Sebab kita bila kata contohkan selalu dulu panggil mak kau hijau kan. Saya. Kita kata mak orang hijau menjadi sebab orang kata juga dekat mak ayah kita. Dulu cerita lama kan, apa, di kepal-kepal, bukan kepal, ditekan-tekan kertas tu. Okey, ni kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Dia pun pijak kepala bapak orang tu pun pijak kepala bapak dia. Jadi jangan membicarakan tentang ibu ayah orang lain menjadi sebab ibu ayah kita pula diperkatakan. Ini hak ibu ayah yang perlu kita jaga. Seterusnya dianjurkan bagi seorang anak untuk berdiri jika melihat orang tuanya sedang berdiri. Tengok ketinggian adab kepada ibu ayah sampai diajarkan macam tu. Kita ni mak ayah masuk daripada luar ke dalam rumah pun kita tak sedar. Dia angkat barang punya banyak pun, banyak barang beli, banyak. Dia siapa je. Tegur. Bukanlah nak ambil. Dia siapa. Banyak barang mak beli. Tak adalah mak nak tolong angkat ke. Pintu pun tak tolong buka. Pintu pagar pun tak tolong buka. Ini pendidikan yang kita kena ajar. Bila anak ataupun bila kita balik ataupun suami kita balik, maksudnya kita ni mak ayah lah, ajar anak kita sambut ayah balik kerja. Ambil beg, salam, lepas tu betulkan tempat kasut, kita pun pergi siapkan air untuk hidang. Ini yang kita perlu didik pada keluarga kita, supaya anak-anak kita sudah menganggap ayahnya punya satu kehormatan yang tinggi dalam keluarga. Ni pun salah juga. Yang maknya pergi beletir dekat ayah dia depan anak-anak. Abang ni abang tu, abang ni abang tu. Dah mana haibahnya seorang ayah? Hilang lah. Mungkin ayah tu ada salah ke. Mungkin saya ni, contoh isteri ataupun seorang perempuan dia kata, saya ni duduk kat rumah. Dengan siapa lagi saya nak beletir, nak cakap dengan awak lah. Awak kena dengar je lah. Betul lah, dengar je lah. Kan yang suami pun tak apa, dengar je lah. Dengar, lepas tu tak ingat orang lelaki, insyaAllah dia mudah je. Dia dengar, lepas tu dia pun lupa lah. Lepas tu dia dah lupa lah. Cuma janganlah depan anak-anak. Perkara ini menghilangkan hormat anak-anak pada ibu dan ayah. Jadi sebab kita tak pernah ajar macam tu, tu yang sampai ke besar, kita dah tak larat angkat barang pun, anak-anak tak pernah nak datang tolong. Patutnya anak-anak berebut-rebut nak pergi tolong ayah angkat barang, berebut-rebut nak bukakan pintu untuk ayah. Ni barulah betul. Ni sibuk semua dengan gadget sampai lupa semua perkara. Baik. Sebagai penghormatan untuknya sesuai dengan anjuran syariat. Disebutkan dalam Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah,
Yustahabbu al-qiyamu li ahli al-fadl kal walid. Dianjurkan, disunatkan untuk berdiri bagi orang-orang yang punya kelebihan dan kemuliaan. Contohnya apa? Seorang ataupun ibu dan ayah ataupun dan hakim. Li'anna ihtirama haula matlubun. Kerana memuliakan ibu dan ayah sememangnya dituntut di dalam syarak. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi perkara seterusnya setelah rehat. Pada anda, buat sahabat-sahabat saya terus setia bersama kami menonton di Facebook dan juga YouTube. Kembali selepas ini untuk bicara adab. Jangan ke mana-mana. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda Andri, syukran jazilan kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Anda suka masak? Anda nak menang wang tunai sebanyak RM5,000? Apa tunggu lagi? Mulakanlah masak apa pun dengan Faiza. Pertandingan masak secara maya oleh syarikat Faiza. Masak bersama keluarga dan kongsikan resepi anda kepada rakyat Malaysia dengan masak apa pun dengan Faiza. Untuk keterangan lanjut serta terma dan syarat, lawati Facebook, Instagram dan Telegram Masak Apa Pun dengan Faiza. Pastikan Faiza baru beli. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah lepas tu. Kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab kita kali ini, kita bawakan adab anak terhadap orang tuanya. InsyaAllah kita nak bawakan perbincangan ini. Dah banyak yang kita dengarkan tadi. Semoga dapat kita beramal sama-sama. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajiannya Ustaz. Untuk adab selanjutnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Sadi Osman, hafizahullah ta'ala. Perkara yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah tidak menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan terhadap orang tuanya. Jangan mengungkit. Ni. Allah minggu lepas dah beli dah dekat Abah.
Takkan tak boleh minggu ni kita ungkit apa yang kita bagi untuk dapat yang lain daripada ibu ayah kita. Mak kita kalau ungkit dia menyusu kita, tak terbayar kita. Sehari bukan 5 kali dah. Tak terbayar kita. Dengan berak kita lagi, dengan muntah kita lagi. Jadi jangan ungkit apa-apa yang kita dah bagi pada mak ayah. Ni saya belikan. Lepas tu awak nak apa? Lepas awak belikan. Taklah, habis dah tak pula. Kan kita macam tu. Bila kita cakap macam bukan macam tu, habis tu jadi kalau dah bagi pada mak ayah, sudah. Tak perlu ungkit. Tak perlu rasa mak ayah patut balas. Tak perlu. Kerana mereka telah beri, ataupun lahirnya kita, itu dah satu pemberian daripada Allah buat diri kita yang tak terbalas daripada jasa mak ayah kita. Jangan ungkit. So walau nak balas dan tak macam mak ayah kita tak kenal budi lah. Tak, jangan macam tu. Tak menunjukkan wajah cemberut di hadapan orang tua. Cemberut ni ataupun kita sebut mudah, jangan tarik muka depan mak ayah walaupun kita tak suka. Ni kadang-kadang kita tengok, kalau tak suka tu kita pun buat muka sengit sana sengit sini, masam. Jangan. Itu bukan akhlak seorang anak yang soleh. Dengar je lah, dengar. Kadang-kadang apa mak kita cerita ni kan, apa ayah kita cerita ni, dengar je. Dengar. Jadilah anak yang menjadi pendengar setia. Apa-apa telefon kita, tu maksudnya ada diri kita dan hati mak ayah kita. Kita call mak ayah kita tu, itu memang tanggungjawab kita. Tapi kalau mak ayah kita yang call kita, tanya dan sebagainya, maksudnya kita adalah hati mak ayah kita. Selalu meminta doa dari kedua orang tuanya, kerana doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Besar doa mak ayah ni. Jadi setiap hari sebenarnya kita minta doa mak ayah kita. Sebaiknya pagi-pagi tu, lepas solat subuh ke, nak pergi kerja ke, ni dalam kereta kan, kita ada loudspeaker, kita ada earphone, telefon mak ayah kita, tanya apa khabar semua, minta doakan hari ni dimudahkan urusan, minta doakan hari ni diberikan kejayaan dan sebagainya. Mak ayah kita lah memudahkan semua. Baik. Kemudian tengok, doa ul walid li waladihi ka doa nabi li ummatihi. Doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umat. Dianjurkan bagi seorang anak untuk meminta doa dari kedua orang tuanya. Dan di antara doa yang seharusnya dibaca oleh orang tua untuk anaknya. Ni mungkin kita boleh kongsikan doa ni nanti. Kadang-kadang mak ayah pun tak tahu pula nak doa apa kat anak-anak ni. Kalau kita tu, kita tahulah doanya. Allahumma ighfir lana, ataupun Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira, ataupun kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mendidikku masa aku kecil kan. Okey, sekarang ni macam mana orang nak doa untuk anak-anak dia? Anak-anak minta doa ni, Ustaz, saya pun tak tahu nak doa macam mana. Maka penulis kata, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi qawli ridallah fi ridal walidain. Ya Allah, dengan haknya baginda Nabi dan haknya perkataan Nabi, rida Allah pada rida ibu bapa. Allahumma rida'an waladi. Ya Allah, ridalah kepada anak-anakku. Bila kita minta rida Allah, kemudian mak ayah kita pula minta rida kepada Allah untuk diri kita, takkah lebih bertimpa-timpa doa tu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Allahumma rida'an waladi.
Ya Allah, redalah anak aku ni. Sebut nama dia. Contoh, Allahumma rida an waladi Ahmad Salahuddin. Contohnya. Fa inni anhu radin. Sesungguhnya aku rida ke atasnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ni kita bahas dulu dalam bab doa. Antara kita nak cepat mustajab doa kita banyak sebut dalam doa kita Ya Arhamar Rahimin. Sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Rahmah dan rahimnya Allah Ta'ala. Maka minta rida kepada Allah untuk anak kita kerana kita telah rida padanya. Ini kita nak pada mak ayah kita. Bila kita telefon, mak redakan saya, mak doakan saya dan sebagainya. Kalau mak kita, apa yang kita harapkan lagi selain daripada rida mak ayah kita? Apa lagi? Sebagaimana seorang isteri mengharapkan rida suami, maka sedemikianlah mengharapkan rida anak-anak daripada ibu dan ayahnya. Baik, kita masuk sedikit faedah yang menarik sebelum kita berhenti rehat. Apa faedah-faedah kalaulah orang tu dia berbakti pada mak ayah ni? Ini perkara yang menarik untuk menarik minat kita supaya kita ada semangat untuk buat baik pada mak ayah, untuk taat pada mak ayah, nak bantu mak ayah, ringankan beban mak ayah dan sebagainya. Yang pertama kata penulis, orang yang berbakti pada mak ayah umurnya panjang. Umurnya panjang. Allah akan panjangkan umurnya. Sebagaimana disebutkan, Inna Allah Ta'ala yazidu fi umuri rajuli bibirrihi walidayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur seseorang kerana sebab kebaktiannya terhadap kedua orang tuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya disebutkan apa? Allah akan memberi keturunan. Baik. Jadi perkhabaran ni kita panggil busyra. Busyra ni perkhabaran gembira. Kalaulah mungkin kita dah berusaha macam-macam, contohnya seseorang tapi belum lagi dikurniakan zuriat, kita cuba untuk lakukan ketaatan pada mak ayah kita. Kita cuba dalam kehidupan kita cuba untuk gembirakan mak ayah kita, khidmat pada mak ayah kita, telefon mak ayah kita tiap-tiap hari, minta dia doa dan ridhakan kita setiap hari. Kita cuba dalam tempoh sebulan contohnya. InsyaAllah dengan izin Allah akan ada perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang ketiga disebutkan anak keturunannya menjadi bakti kepadanya. Maksudnya apa? Orang yang dia mentaati mak ayah, ini menjadi sebab anaknya menjadi anak yang taat. Jadi bahasa mudahnya, kalau kita nak mendapat anak-anak yang salih dan salihah, kita kena jadi salih dan salihah untuk mak ayah kita. Contohnya, orang yang dia nak nanti kalau dia meninggal, mak ayah dia ziarah kubur. Kalau dia meninggal, anak-anak ziarah ke kuburnya. Maka kita jangan je lepaskan peluang untuk ziarah mak ayah kita di kubur kalau mereka meninggal setiap minggu. Nanti Allah akan hantar anak-anak kita ziarah kubur kita. Kemudian disebutkan terus dipanjangkan umur anak keturunannya. Para ulama sebut orang yang dia ini berkhidmat pada mak ayah, maka Allah akan panjangkan umur anak dia. Maksudnya tak meninggal waktu kecil. Kenapa? Supaya anak-anak dia boleh pula khidmat pada dia masa dia dah tua nanti. Ni hadiah lah. Sebab apa? Ada orang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak meninggal kecil, maka dia tak boleh khidmat pada mak ayah dia.
Tapi orang yang Allah jadi anak orang untuk berkhidmat pula kepada dirinya. Ni istimewa ni. Kita bukan boleh nak tentukan bila anak kita hidup meninggalnya. Tapi dengan cara khidmat pada mak ayah, ia salah satu jalan untuk Allah memanjangkan umur anak-anak kita. Seterusnya disebutkan pahala berbakti kepada orang tua oleh Allah akan dibalas secara langsung. Ni pun untuk kehidupan dunia kita. Akhirat tu dah satu cerita lah. Tapi ulama' kata apa bahagianya. Orang yang khidmat pada mak ayah, Allah akan balas cash. Rezekinya murah, urusannya murah, dirinya Allah berikan dengan pelbagai kebaikan. Sebab apa? Sebab khidmat pada mak ayah. Ni kita dah tengok dah DJ Faiz. Kalau kita cari orang sekeliling kita, kita lihat apa rahsia keberjayaannya adalah mentaati mak ayah. Sentiasa bawa mak ayah pergi jalan contohnya. Bawa pergi makan tempat yang mak ayah suka. Datang ziarah mak ayah, khidmat mak ayah. Maka mereka ini orang-orang yang berjaya dalam hidup. Kerana dapat ridha Allah melalui ridha ibu dan ayah. Baik, itu dunia. Akhirat lebih-lebih lagi lah. Akhirat lebih-lebih lagi. Seterusnya disebutkan anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, iaitu anak yang derhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan masuk syurga. Seterusnya disebutkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat keampunan daripada Allah. Maksudnya berbuat baik kepada mak ayah, berkhidmat pada mak ayah, jalan untuk diampunkan oleh ibu dan ayah kita. InsyaAllah setelah ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang terakhir tentang apa hak ibu dan ayah yang perlu disempurnakan oleh seorang anak. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Kepada anda boleh terus stay bersama-sama kami bicara adab anak terhadap orang tuanya. InsyaAllah kita akan sambung sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus steering IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hanya iman pengubah jiwa, dakwaku mahtabila. Ya Allah, apa yang bisa. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusir jiwa. Inspirasi Inforia Islam.
Terus bersama dengan rakan kami Ikim Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya dan apa hak ibu ayah yang perlu kita tunaikan. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajiannya Ustaz untuk bicara adab kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan adab ibu dan ayah ataupun adab anak kepada ibu dan ayah. Maka disebutkan lagi menziarahi makam kedua orang tua. Bila mak ayah kita dah meninggal, jangan lepaskan peluang ataupun janganlah sampai tidak menziarahi makamnya. Paling kurang seminggu sekali. Tu paling kurang. Ni kalau dekat lah. Ustaz macam mana Ustaz? Mak ayah punya kubur dekat Sarawak, saya dekat Kuala Lumpur, takkan seminggu sekali. Maka ambil peluang semampunya. Paling kurang seminggu sekali tu kalau kita dekat. Ziarahilah mereka, paling baiknya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Sebab apa? Sebagaimana kita sebut, jangan ingat kalau mak ayah kita dah meninggal, kita tak ada ruang untuk berbuat baik kepada mereka. Sebenarnya ruang untuk berbuat baik kepada mereka masih ada. Antaranya ziarah ke perkuburan mereka, beri salam, bacakan surah Yasin, bacakan Qul Huwallahu Ahad. Kerana tempat yang dibacakan padanya Al-Quran, rahmat Allah turun. Kalau Ustaz saya baca daripada rumah lah. Boleh? Takkan tak boleh? Boleh, betul. Boleh baca kat rumah tiap-tiap hari. Kalau baca kat rumah ni tiap-tiap hari untuk mak ayah. Tapi bila kita sebut ziarah ke perkuburan mereka, kita baca Al-Quran, tempat turunnya rahmat itu tempat dibacakan Al-Quran. Maka kubur ibu ayah kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini menggembirakan ahli kubur lebih daripada dunia dan seisinya. Inilah anak-anak yang soleh. Ini tidak anak-anak ketika mana ayahnya meninggal ditangisi. Tapi ketika mana dah meninggal, hutangnya tak dibayar, hartanya dihabiskan. Maka siapa yang paling zalim? Ulama sebut, orang yang paling zalim kepada mayat, orang yang meninggal, adalah keluarga. Inilah kita-kita ni. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada menjadi anak yang tidak mengingati hak ibu dan ayah. Kita mohon pada Allah. Nas'alullah al-afiyah. Maka disebutkan apa? Ziarah makam kedua orang tuanya. Seterusnya disebutkan membaca surah Yasin di makam kedua orang tuanya. Supaya apa? Turunnya rahmat Allah pada tempat-tempat dibacakan padanya Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi membaca doa berikut ini kepada orang tua setelah mendengar azan. Ini antara tanda anak-anak yang soleh. Ni kita kena ajar anak-anak kita ni, dan kita kena buat. Setiap kali dengar azan, kita jawab sebagaimana yang dikumandangkan oleh muazzin. Kemudian kita baca salawat ke atas baginda Nabi. Kemudian kita baca doa lepas azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tu sampai habis. Habis je doa tu, kemudian doakan ibu ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. 5 kali. Kita doakan Allah agar Allah ampunkan dosa mak ayah kita dan dosa kita dan rahmati mereka. Kenapa lepas azan kita doa tu? Kerana di antara azan dan iqamah, setelah azan, setelah salawat pada Nabi, doa mustajab. Maka orang yang mengetahui hak ibu dan ayah, dia akan menjaga hak ibu dan ayahnya tersebut. Dia akan jaga hak tersebut. Baik. Kemudian disebutkan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita terus ke halaman 433. Apa lagi yang anak-anak boleh buat untuk mak ayah?
menghajikan kedua orang tuanya setelah wafat. Ini kita panggil badal haji. Kalau mak ayah kita dah meninggal, ambil tahu tentang perkara-perkara yang belum dilakukan. Contohnya belum buat haji, buatkan badal untuknya. Inilah anak-anak yang prihatin. Ini tak semua simpanan mak ayah kita korek. Tapi badal haji untuk dia tak buat, tahlil untuk dia tak buat, sedekah untuk anak yatimnya tak dilakukan. Kalau mak ayah kita hidup, dia pun sedih tengok kita. Tak buat apa-apa, lupa langsung pada dia. Mak ayah kita ni hidup di hati kita, walaupun mereka dah tak ada. Kemudian kita akhirkan bab ini dengan membawa dua kisah untuk tatapan kita bagaimana akhlaknya para sahabat bersama ibu dan ayah mereka. Tengok, mereka bukan sahaja berakhlak kepada Nabi, tetapi akhlak mereka kepada mak ayah mereka juga tinggi. Kita mungkin jarang dengar, kita mungkin jarang ambil perhatian. Tapi di sini kita tengok di halaman 434 disebutkan. Dari Abi Murrah, dia berkata sesungguhnya sahabat Sayyidina Abu Hurairah jika akan keluar dari rumahnya. Ini Abu Hurairah. Bagaimana akhlaknya disebutkan. Maka beliau akan berdiri di depan pintu kamar ibunya. Kemudian berkata kepadanya, Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Tiap-tiap kali nak keluar lalu depan rumah, bukan depan rumah, lalu depan bilik. Kan? Lalu depan bilik mak dia akan bagi salam. Kemudian sang ibu menjawab, wa alaikumussalam wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, semoga Allah merahmatimu kerana engkau telah merawatku tatkala aku masih kecil. Tiap-tiap hari. Kadang-kadang perkara inilah yang mendatangkan kasih sayang dalam keluarga. Tak berat lidah kita mendoakan. Tak berat mulut kita untuk berbicara yang baik. Kemudian sang ibu menjawab, semoga Allah merahmatimu kerana kamu telah berbakti kepadaku setelah kamu menjadi besar. Mak dia pun doa. Ni pun tanggungjawab mak pula. Jangan, mak apa yang merapu pagi-pagi ni? Janganlah macam tu. Balaslah dengan doa balik. Dan jika dia akan masuk ke rumah, maka dia pun mengerjakan hal yang sama. Masuk lagi mak dia dalam bilik, Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau menjagaku ketika aku masih kecil. Tengok tingginya adab Sayyidina Abu Hurairah kepada ibunya. Kemudian kita tengok yang terakhir, dua kisah ataupun dua sahabat Rasulullah yang paling berbakti kepada ibunya. Maka disebut dari Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya beliau berkata terdapat dua orang lelaki dari sahabat Rasulullah yang paling berbakti kepada dalam umat ini kepada kedua ibu bapanya ataupun kepada ibunya. Yang pertama Utsman bin Affan dan yang kedua Harithah bin Nu'man. Kemudian disebut adapun Utsman, maka sesungguhnya dia berkata, aku tidak mampu memandang wajah ibuku semenjak aku masuk Islam. Adapun Harithah, maka dia selalu menyisir rambut kepala ibunya dan menyuapinya makanan dengan tangannya. Dan tidak pernah meminta penjelasan suatu pembicaraan ibunya jika ibunya memerintahkan sesuatu yang tidak difahami. Sampai dia keluar terlebih dahulu dari ibunya, kemudian barulah dia bertanya kepada yang berada di sebelah ibunya, apa yang dikatakan oleh ibuku. Ni dua orang yang sangat santun dengan ibunya, antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan beliau tak nak dongak muka, tetapi kerana kemuliaan diri ibunya,
menjadikan dirinya merasa sangat kerdil dan hormat pada ibunya. Sampai macam tu. Kita ni angkat muka, buat muka tak berhati pula. Sebabnya mak kita tak bagi beli aiskrim contoh. Tak bagi beli aiskrim je. Kita punya tarik muka, Masya Allah. Maka kena diceritakan kisah-kisah ini pada anak-anak supaya mereka merasakan tingginya nilai seorang ibu dan ayah untuk dihormati, bahkan ia menjadi sebab kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita akan membahaskan pula pada pertemuan akan datang apa pula hak-hak anak yang perlu disempurnakan oleh orang tua. Jangan kita ingat, kita dah jadi orang tua, dia orang lah semua. Seolah-olah semua yang kita buat pula betul semua. Ada perkara-perkara yang juga perlu kita ambil perhatian. Contohnya, apa contohnya? Contohnya anak kita nak pergi masuk belajar ke, ke mana dia nak masuk? Kita ke yang boleh tentukan? Dia ke yang tentukan sendiri ke macam mana? Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Semoga macam yang Ustaz sebutkan tadi, dapat kita beramal sebanyaknya dengan apa pun yang dah pun kita pelajari, adab terhadap orang tua ni, insyaAllah semoga dapat kita meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, sebab redanya ibu ayah kita kepada kita, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak. Ada kesempatan kita jumpa lagi minggu hadapan, dan semoga dipermudahkan urusan Ustaz di Madinatul Munawwarah sekarang ni, insyaAllah. Kita akan jumpa nanti minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Selasa 9 malam. Ustaz, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipelihara sentiasa, insyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, terus ikuti kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Abbas Abul Qasim Ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda Onda, Andalus, yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik. Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kurung dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutera. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود
السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار